Saudara, ketika ini bukan hanya musim udang geragau di Bintulu, malah juga musim ikan bawal hitam atau lebih dikenali sebagai ikan duai di perairan Bandar Minyak dan Gas itu. Untuk mengetahui kaedah penangkapan ikan duai oleh nelayan tempatan Bintulu, ikuti laporan yang disediakan wartawan Nasaruddin Stanley Kucat. Ikan duai merupakan hasil tangkapan laut yang masih kekal diwarisi usaha penangkapannya oleh nelayan tempatan di Bintulu. Malah agak istimewa, kaedah yang digunakan sejak turun-temurun iaitu panau masih dipraktikkan oleh sebahagian kecil nelayan masyarakat Vai Bintulu. Sejak kira sudah 30 tahun lah. Anang kumpulan kami tu, anang geng-geng kami. Geng botak. Ada juga orang tua-tua dulu lah. Sudah meninggal sudah. Jadi kami itu generasi baru nyambung lah. Nyambung kedaya bang tu mesti disambungnya akan pupus. Mereka bukan sahaja sudah berusia, malah kaedah menyelam bagi menghalau kawanan ikan duai masuk ke dalam jaring, sesuatu yang memerlukan ketahanan fizikal dan mental. Menurut tekong geng botak ini, Ismail Lawai, mereka terlebih dahulu membuat umpan dan laluan ikan duai di lokasi yang dikenal pasti terdapat kawanan ikan tersebut di sekitar perairan Bintulu sehingga ke Kuala Tatau. Umpan tersebut yang merupakan daun nipah atau dikenali sebagai bai oleh masyarakat Vai menjadi lokasi kawanan ikan duai berkumpul. Sewaktu kerja-kerja penangkapan ikan duai melalui kaedah panau ini, setiap bai akan dilihat dengan teliti sebelum kru kapal terjun menghalau ikan duai masuk ke dalam jaring. Mesti cukup tubuh dia. Si dia dapat je ya. Mesti mau cukup. Paling kurang-kurangnya 7 orang paling dikit lah. Paling banyak 11 orang kedaya. Si dapat dikit orang lah. Yang mesti mau mahir semua lah. Jalankan tugas seorang lah. Musa Bidin yang berusia 75 tahun mengakui sekiranya kawanan duai banyak pada setiap bai yang dipasang serta berjaya ditangkap, mereka mampu mendapat hasil sehingga lebih 1,000 kilogram sehari. Musim dapat ikan banyak, memang musim ya memang seronok lah. Dapat ikan banyak. Tapi dulu si ada harga. Walaupun penuh tu tiada harga 50-60 ringgit saja bagi seorang. Kini tu dikit ikan besar baginya ada 200-300 seorang. Sementara itu, kaedah yang lebih banyak digunakan nelayan tempatan kini iaitu menggunakan pukat hanyut. Mana selain daripada menggunakan kaedah panau bagi menangkap ikan duai di Bintulu ini, kaedah pukat seperti mana yang sedang dilakukan ini juga digunakan oleh para nelayan. Kebiasaannya sekiranya dilakukan di tempat yang betul, lokasi yang betul, ianya akan mendapat hasil yang sebaiknya, lumayan untuk para nelayan kita di Bintulu. Ini kaedah bagi penangkapan ikan duai di Bintulu. Presiden Persatuan Anak Vai Bintulu, Pandi Suhaili, yang juga merupakan nelayan tempatan, mengusahakan tangkapan ikan duai menggunakan kaedah pukat hanyut sejak sekian lama. Panau adalah satu kaedah tradisional yang masih digunakan sehingga kini di Bintulu ini. Selain daripada itu, adalah menggunakan lengkong, iaitu menggunakan kapal yang agak besar dengan pukat yang agak panjang. Jadi dan kaedah ketiga yang digunakan oleh nelayan-nelayan Bintulu ini iaitu pukat hanyut, pukat tangsi. Pukat yang dilengkapkan dengan pelampung mula diturunkan kira-kira pukul 7 atau 8 malam di lokasi yang terdapat makanan ikan duai. Ia mengambil masa sehingga 3 jam untuk kerja-kerja tersebut selesai dijalankan dengan panjang keseluruhan pukat lebih 2 batu nautika. Kerja-kerja menaikkan semula pukat kebiasaannya menurut Pandi akan dilakukan pada pukul 2 atau 3 pagi dan akan siap sepenuhnya pada pukul 6 atau 7 pagi.
rezeki nelayan pada hari ini agak berkurangan. Ada disebabkan beberapa faktor, iaitu arus yang tidak bergerak dan juga obor-obor yang terlampau banyak menyebabkan pukannya agak berat dan tenggelam. Jadi inilah risiko yang terpaksa ditanggung oleh para nelayan di laut yang luas. Tidak semestinya mendapatkan hasil yang banyak setiap kali turun ke laut. Tugas sebagai seorang nelayan bukanlah mudah dan hasil yang diperolehi juga tidak menentu selain berdepan cabaran alam. Mereka juga berkorban nyawa dan tenaga demi menyediakan bekalan makanan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Nasaruddin Steli Kujat, RTM.